Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Alhamdulillah, okay, we meet again. So today, 22nd of June 2022, for our class ICT 450 Group CS 241 2B. Okay, so this is our lecture sessions. Okay, as usual, okay, let's recap again. Where are we now? Okay, so we are supposed to be here in week 11. Alright, so for today, we just continue for chapter 7 and introduction to SQL. Okay, right. So we continue from our last lecture. So somewhere I think here slide number 28. Okay, and then after that kita akan go through back. Okay, this one if let's say we cannot finish by today, kita continue by next week. Okay, so as usual also please write down your names, ID and also groups and the chat room, and also takes your attendance. Okay, so are you ready? Ready, Okay, so for the SQL, okay, let's recap again. SQL stand for structured query language. So meaning that we need to query something inside the table. Okay, we need to query something inside the table. Okay, I just give you an example. Okay, before this kita dah go through Microsoft Access. Okay, contoh for example, this is a December order. So we can view the data sheets. Okay, let's say for example the menu item query. Okay, so this is the things yang kita dah buat during our lecture. Lab session. Okay, kita dah query order item. For example, okay, this is the query. So kita dah buat before this, kita dah buat data sheet view and kita dah go through the design view. Okay, something like this. And we just click, and then we get the data. Okay, so for today, okay, we need to see the SQL view. Okay, so this is what we call as the SQL view. So if let's say you can see here, got something we call as a select from. Okay, for example like this, and we have, okay, this is our SQL view where order by. Okay, so yang ni semua ni kita dah tengok secara ringkas, and for today kita akan sambung lagi. Jadi you all kena make sure you all understand, okay, apa yang kita buat tu, yang kita what we call as SQL tu adalah this one. Yang ini ni. Cuma in Microsoft Access kita ada different view. Okay, number one kita ada data sheet view, meaning that this is all the information yang kita akan ada. SQL view, this one. So for your maybe for your test and maybe for your nanti exercise, okay, kita akan buat something like this. Select from, where, order by and so on. Okay, dan if let's say kita nak tengok the design view based on Microsoft Access, it looks like this. Dia rupa dia macam ni. Ini contoh. For example, ni yang kita dah buat dah hari tu. Kita dah buat dah hari tu. Jadi kita akan sambung nanti by this coming Friday. Untuk apa tu access, dan juga for lecture kita akan sambung topics this one. Okay, so kita sambung pada slide number 28 onwards. Okay, so you all akan jumpa a lots of language ataupun apa tu function yang kita boleh gunakan dalam SQL. Okay, so for example kat sini tadi you all dah nampak lah seberingkas the word select, from, okay, where dan sebagainya. So kita akan continue, hopefully by end of this session you all dah nampak something dah. Macam mana kita nak gunakan SQL ni for our database. Okay, kita sambung. Okay, so for this one kita akan, after kita dah update, okay, so kita boleh buat restoring table content. Okay, contoh yang ini pun kita just go through ringkas-ringkas je dulu sebab benda ni is quite long. Okay, so kita contohnya kalau katakanlah kita nak restore, okay, restore back table content, katakanlah kita dah hilang something, kita dah terdelete and so on. So kita boleh buat apa? Kita boleh buat rollback. This is what we call it as a rollback. Okay, use restore the database to its previous condition. Maknanya kita dah terdelete satu row contohnya. Daripada 6 row kita delete satu, tinggal 5. So kita boleh gunakan rollback ni untuk kita patah balik to restore the database to its previous conditions.
Okay, only applicable if commit command has not been used to permanently store the changes in the database. Okay, commit ni maksud dia senang nak ingat, seolah-olah macam kita tekan button save. Okay, selagi kita tak tekan button save, kita boleh commit. Kita boleh rollback. Contoh macam kita buat Microsoft Access pun, Microsoft Word, kalau kata kita buat, terdelete, terpadam dan sebagainya, selagi kita tak tekan button save, kita boleh patah balik. Kita boleh undo. Tapi once kita dah tekan button save, dah tak boleh undo dah. Yang the previous one. Tu maksud dia, lebih kurang macam tu. So, ada perkataan commit here. Commit command. So, all this syntax ni nanti, you all akan jumpa lagi dalam another subject 501. ICT 501. Next sem, next semester. So, that's why you all akan nampak lagi perkataan-perkataan ni dan dia akan explain secara detail. Okay. And the next one is a syntax is a rollback. Kita just tulis rollback saja nanti. Untuk kita restore to the previous condition. Okay. Commit and rollback only works with data manipulation command that are used to add, modify or delete table rows. Okay. Kalau kita sebut data manipulation, maksud dia kita ingat ada dua perkara hari itu. Yang pertama, dia ada DDL. Yang kedua, dia ada DML. So, kalau dia sebut data manipulation, yang ini merujuk kepada DML. Data Manipulation Language. Maknanya dalam DML, kita boleh buat apa? Kita boleh add, modify, delete and so on. Okay. So, dalam DDL, kita create table. So, tak payah dah nak rollback ni. Ini maknanya dalam process of manipulation. Manipulating the database. Okay, so that is what we call as a restore table content. Okay, the next one. Okay, we can delete table rows. Okay, kita boleh delete. Okay, kalau kata kita nak delete, kita boleh gunakan command delete ni tadi ni. Okay, so delete all table. Kalau kita delete sahaja, dia akan delete a table row. Maknanya baris. Kita punya baris tu. Okay, the syntax is, dia tulis macam ni. Maknanya syntax dia yang kita akan tulis nanti, delete from table name. Kalau kata nama table kita adalah student, for example. So, delete from student. Where, dia ada condition. Katakanlah student tadi tu, kita nak delete ID dia bernombor 111 saja. So, we put condition where student ID equals to 111. That's the example. Jadi, you all kena faham benda ni. Benda ni memang agak panjang juga cerita dia. Kalau kata tak buat exercise, tak buat latihan, you all akan susah nak faham. Tapi for this time, maknanya kita nak introduce, this is the syntax yang ada ni, especially for delete. Okay, where condition is optional. Maknanya nak guna where pun tak apa, tak guna pun tak apa. Tapi once kita tak guna where, dia akan delete semua. Tapi kalau kita guna where, maksud dia ada condition lah. Mungkin kita nak delete number 111 saja. Maknanya condition tu dia ada syarat. Where ni adalah optional. Okay, nak letak syarat boleh, tak nak letak syarat pun boleh. Okay, if where condition is not specified, all rows from the specified table will be deleted. Ini maksud saya tadi. Kalau kita tak letak where, maknanya semua akan delete. Semua row akan delete. Itu bahaya. Okay, bahaya. Maknanya kita tak sure. Maknanya kita just put delete from student. Table tersebut nama student. So, semua row dia akan delete. Okay, so kalau nak buat kena hati-hati, kena fikir dulu. Nak buat ke tak nak buat. Kalau tak nak, kita letak where condition kat sini. Okay, so settle on that part. Ada persoalan tak setakat ni? So far. Mesti boleh follow Boleh follow? Boleh. Okay, good. So kita banyak lagi slide ni. Tak boleh nak slow sangat. Okay, deleting table rows example. Ni contoh. Maksud dia delete. Okay, macam yang kita nampak di sini tadilah. Kalau kita tengok Microsoft Access tadi, kalau kita tengok dekat SQL View, inilah yang kita nak tengok ni. Tapi cuma dia bergantung pada apa operation yang kita nak buat lah, apa query yang kita nak. Okay, select, from, where, order by, and so on. Cuma dalam case Microsoft Access, the best is kita boleh gunakan design view ni untuk kita create. Tapi kalau nanti another software dan sebagainya, normally kita kena buat sendiri, kita kena type sendiri all this query ni. Maksud dia you all kena faham setiap maksud yang ada dekat query ni. Ni for your test nanti, for your lab test nanti, saya nak make sure you all kena at least faham basic concepts of
SQL ni. Apa maksud select, apa maksud from, apa maksud where, apa maksud order dan sebagainya. Nanti dia akan tanya benda-benda tu. So yang itu ada pada slide yang kita dah buat before this. Slide number 1 until 28 tadi tu. Okay. So this is what we call SQL. Okay, saya dah tunjukkan sedikit contoh dan kita go through back to this one. Okay, so for delete, kita boleh delete. Maksudnya dia ada banyak operation. Delete, update, add. Okay, kita nak buat apa lagi? Untuk kita nak insert, dan macam-macam lagi. So banyak coding. So that is why, macam saya sebut juga minggu lepas, nanti kalau you all ambil 501, benda ni akan diulang semula secara detail. Week by week. Lebih kurang ada dalam 11 ataupun 12 minggu untuk cover SQL only for the lab session. Okay, jadi hopefully by next semester 501 you all dah tahulah, at least dah pernah dengar. Itu pun maknanya is good enough. Jangan daripada nanti lecturer tanya delete tu apa, where tu apa pun tak boleh nak jawab. Sampai at least sekurang-kurangnya kita dah pernah dengar dah perkataan-perkataan ni. Okay, so for delete from EMP. Kalau kita nak delete from EMP sahaja, maksud dia boleh juga, tapi nanti dia akan delete semua. But bila kita letak where, maksud dia ikut condition. Condition maksud dia akan delete last name dia ada last mid fields. Bila kita guna and, maksud dia kena memenuhi semua syarat. Okay, faham Apa beza and dengan or? Kalau kita guna and, bermakna dia kena memenuhi semua syarat ni. Nama last name mesti Smithfield, first name dia mesti Williams, employee hire date dia mesti 22nd June 02, and job code dia mesti 500. Kalau tak tepat salah satu, dia tak akan delete. Okay, itu maksud dia bila kita gunakan and. Saya rasa yang ini pun you all dah familiar. Apa beza and dengan or? Kalau or maksud dia salah satu. Kalau yang ini betul, yang ini tak tepat pun dia masih boleh delete. Kalau kita guna or. Tapi kalau kita guna and, maksud dia semua keempat condition ni mesti dipenuhi. Okay, clear Itu maksud dia. Okay, kenapa? Nanti insyaAllah during our lab session nanti kita akan sambung lagi. Untuk make sure you all faham konsep dia sampai you all boleh buat at least a project nanti. Okay, insert table rows. Ni contoh untuk kita nak insert. Kita dah ada, let's say for example, currently kita dah ada 9. Kita nak tambah lagi satu table contohnya. Jadi 10. So, kita boleh gunakan command insert table row. Okay, so this is the example. Okay, perkataan insert dia akan digunakan untuk insert table row. Maksudnya untuk masukkan data dalam row tadi ni. Untuk tambah dia punya data tadi. Tambah baris. Kalau contoh sebelum ni ada 9. Kita nak tambah yang ke 10. Okay, add another one. Okay, insert into employee underscore 01. Ni nama table ni. Employee value. Ni maksud dia ni value tadi. 101, news, John, G, and so on. So maksud dia, attribute yang ada dekat sini ni mesti sama bilangan dia. Kalau dengan apa yang ada dekat sini. So kalau kita tengok dekat sini ni, ada berapa attribute? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so bila kita insert mesti pastikan dia 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, kalau kita buat 5, nanti dia confuse. Nak masuk yang mana satu? Dia masuk dekat attribute yang mana? So kalau kita pastikan dulu attribute ada berapa? Ada 6. So kita follow. Ada 6 tadi. Employee number, last name, first name, initial, employee hire date and also job code. So maksudnya yang ini dia akan rujuk kepada attribute-attribute yang sepatutnya tadi ni. Okay, sebab kita dah tahu dah dia ada 6 column ataupun 6 attribute, 6 attributes. Okay, kemudian we can add another one, insert into employee underscore 1. Okay, another value 102, senior, David, H dan sebagainya. Ada berapa kat sini? Ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, we have a 6 attribute. So kita akan nampak nanti dia akan add kat sini. Okay, one kita insert, dia akan insert dekat sini nanti ni. This is the data yang kita dah insert tadi lah, for example. Okay, so kita gunakan SQL apa tadi ni? Kita gunakan perkataan insert. Insert into. Ni perkataan ni, insert into. Ni dia punya pair ni. Okay, so far so good. Boleh faham tak? So benda ni memang you all boleh dengar, boleh faham, tapi nanti you all kena buat juga. So untuk benda ni kena praktis. Kalau tak praktis, susah nak hafal sebab dia ada banyak. Dia ada banyak command yang you all kena hafal. So
InsyaAllah. Sebab tu kita akan buat test. At least you all boleh nanti double check balik slide number 7 ataupun course kita punya content pula. Apa ni, chapter number 7 ni untuk you all double check balik. Okay, so far ada soalan? Any question so far? Ada tak? Ada. So dia agak banyak juga nak kena explain dan juga mungkin agak laju lah. So you all kena double check balik. Okay, insert table row with a select subquery. Okay, apa guna dia subquery ni? Untuk kita nak insert multiple row. Okay, guna subquery ni. So insert multiple row from another table source use select subquery. So maksud dia subquery ni tujuan dia untuk kita nak insert multiple row from another table. Okay, kita nak select data daripada table lain, masukkan dalam table yang kita nak insert tadi tu. Okay, query that is embedded or nested inside another query and execute first. Maksud dia subquery ni dia akan buat dulu. Subquery ni dia akan duduk di dalam. So dalam select, nanti dia akan ada select bawah ni. Okay, so dia akan buat yang dalam ni dulu. Ini yang maksud dia execute first ni. Okay, so syntax dia insert into, apa nama table name kita? Contoh tadi, table name kita tadi adalah student. Okay, kemudian yang ini dia punya subquery. Maksud dia dalam insert tadi ni, dalam query dia ada query. So insert into table name, select column list, maksud dia kita select kolom apa yang kita nak insert from table name, dan daripada table mana. Maksud dia table ni dengan table ni tak sama. Table ni dengan table ni tak sama. Ni table lain, ni table lain. Maksud dia data daripada table yang bawah ni kita akan select dan kita akan masukkan dalam table yang di atas ni. Itu maksud dia select subquery. Okay, select subquery. Maksud dia dalam query ada query. Maksud dia ada double dalam tu. Dia ada nested ataupun dipanggil sarang, nested. Nest. Dia bersarang. Okay, contoh. Inserting a table row with a select subquery example. Okay, insert into parts. Okay, part ni adalah nama table. Okay, di mana kita nak masukkan dia punya attribute dia adalah part code, part descriptions and also part price. Ada 3 attribute. Maknanya dalam table part tadi ni table ada 3 attribute. Part code, part describe, kemudian part price. Okay, kemudian kita buat pula subquery. Ni subquery ni. Dalam insert ada select pula lagi. Dipanggil subquery tadi ni kan. Okay, select p code, p description, p price from product. So nampak tak beza tak? Satu table tadi ni nama dia part, satu table lagi nama dia product. Okay, kena ingat bila kita sebut from je, from ni mesti datang daripada table. Maknanya perkataan selepas from tu adalah, kalau contoh produk ni, ini adalah nama table tersebut. Table tersebut nama dia produk. Okay, kalau dekat sini tadi ni insert into part, nama table ni adalah part. So apa yang ada dekat sini, ada 3 attribute ni. Okay, nanti dia akan masukkan ke dalam ni. Itu maksud dia. So mesti samalah part code, part description and also part price. Maknanya dia mesti sama. Dia tak boleh atas ada 2 attribute, bawah ada 3, tak boleh. Nanti dia tak boleh buat, dia confuse. Yang satu lagi tu apa? Dia tak tahu dia satu lagi tu attribute apa. Okay, setakat ni boleh faham? Any question so far? Setakat ni clear Okay, saya nak kena laju-laju sikit, baru slide number 34. Sebab ada banyak lagi nanti. Jadi tak apa, insyaAllah nanti you all boleh refer back to this one. Okay, the next one, selecting rows with conditional restriction. Okay, bila disebut conditional restriction, maksud dia ada syarat. Dia ada syarat, conditional restriction. Okay, select partial table content by placing restriction on rows to be included in output. Okay, add conditional restriction to select statement using where clause. Okay, maksud dia bila nampak satu lagi perkataan where ni maksud dia kita put a restriction. Maksud dia kita letak syarat. So kalau kita tengok dekat sini tadi ni, Microsoft Access kita tadi ni, okay, kita nampak dekat sini ni kan. Dia kata apa? Select order. Ni semua ni nama table ni. Nama kita punya apa tu? Attribute. From, kalau tulis from tadi, order query.
Maknanya daripada query yang bernama order tadi ni. Where. Kat sini nampak tak perkataan where? Bermakna dia punya order query tu di pick up date dia mesti between this one. Ni syarat dia. Kalau selain daripada tarikh yang diberi, dia tak akan buat. Ni maknanya ni syarat ni, where. Maksud dia kata condition, dan kita sortkan dia by pick up date. So ni maksud dia order by ni, maksud dia kita sortkan dia. Nanti by pick up date. Okey, tu dia punya example dia. Okey, sebentar Okey, ada soalan tak setakat ni? Jadi you dah nampak lah beberapa perkara dah dekat sini. Okey, so kita dah boleh nampak dah apa yang kita buat dekat lecture tadi ni, kita akan apply balik dekat Microsoft Access tadi ni. Select, from, where, order dan sebagainya. Okey, ada banyak lagi nanti yang kita kena buat. Okey. Alright. Saya go back to this one. Okey, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada Boleh saya sambung Okey, so syntax dia adalah sama macam kita sebut tadi. Select. Bila kita select column, selepas perkataan select adalah nama column ataupun nama attribute. Ingat tu. Lepas select is normally nama attribute. Kita select apa? Kita select attribute. Kalau dalam satu table ada 4 attribute, kita boleh select 4-4 boleh, nak select 2, 1, 3 pun boleh. Okey, itu maksud dia. From, kalau from ni mesti nama table. Jangan terbalik. Bila from dia select attribute, select dia select table. Tak boleh. Select ni mesti attribute, sini attribute ataupun column. Kalau from tadi ni mesti dia punya table ataupun entity dia. Okey, ni okey, boleh bayang entity, nama entity. So kita when we put where is the condition list. Okey, so kita kena when we put condition, maksudnya syarat-syarat yang tertentu. Okey, next. Okey, selected product table attribute for vendor code 121344. Jadi kalau you all tengok dekat sini, kita dah tahu dah. Yang pertama kita nak select product, table yang bernama product, dan attribute dia yang bernama vendor code, dan kita letak syarat dia mesti 21344. Ini contoh. 21344. Okey, jadi kalau kita tengok balik dekat Microsoft Access pun sama, lebih kurang sama. Maksud dia kita select apa dia kat sini. Okey, kemudian daripada table mana, dan kita put condition kat sini. So select from where. Select from where. Okey, so dekat sini pun sama. Kita buat kat sini select P descriptions, P indate, P price, V code. Maknanya ada 4. Tapi yang kita nak restrict tadi yang ni vendor code ni. Okey, tak apa, kita boleh select lebih daripada satu, tak ada masalah. Nak select semua pun boleh. From product, maknanya daripada table yang bernama product. Where, nampak tak sini where, ini condition dia. Bermakna where V code dia mestilah 21344. Itu maksud dia. So sama dah. Kalau kita tengok di atas ni pun dia bukan sama. Dia ada select from where. Setakat ni. Maksud dia where itu adalah condition. We can put any condition. Jadi kalau dia jumpa 21344 dekat sini, yang mana yang memenuhi syarat, dia akan display lah. Okey, ni output dia nanti ni. Based on the query, inilah output yang kita akan dapat tadi. Sama tak macam ni? Sama tak macam ni kalau contoh kita kata cookie sale tadi ni kan? Kita ambil kat sini ni. Ni cookie sale. Kita tengok SQL view dia macam ni. Okey, so dia ada yang ni, dia ada group, dia ada having, dia ada buy. Okey, yang ini dah advance sikit lah ni. Nanti kita akan tengok nanti kita akan jumpa perkataan-perkataan ni sekali lagi. Group, having, order, okey, dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dekat sini, inilah dia punya SQL. Di mana kita buat SQL, dan kalau kita run, kita akan dapat output dia macam ni. Okey, sama dalam nota tadi tu. Okey, kita akan dapat output dia. So maknanya output dia akan bergantung kepada condition ataupun syarat yang kita put dalam kita punya query. So it depends on apa yang kita put here ni. Kalau kita nak select all, tak payah letak where. Maknanya kalau kita nak select semua kan tadi, tak payah letak where ni. Where ni untuk syarat. Tu maksud dia. Kalau kita buang where, select apa-apa saja from product, dia akan keluar semua. Okey, nanti kita akan buat sedikit lagi lah exercise ni masa lab session nanti, ataupun kita buat sikit tutorial nanti during our lab session. So far saya nak you all nampak. Okey, this is the SQL ataupun yang kita panggil sebagai query. Okey, any question so far? Ada soalan tak? Laju sangat ke? Ada soalan?
So far okay No, sir. So far okay. Alright, saya sambung. Baru slide number 36 At least by today ni kena, sebab ada 80 slide ni. Kurang-kurang 50 ataupun 60 slide kita kena settle lagi ni. Okay, the Microsoft Access QBE and its SQL. Okay, tadi saya dah tunjukkan lah. Jadi sekarang ni, yang ini, this is the figure yang kita nampak ni. Ni yang kita dah buat ni. Okay, saya ulang sikit nanti. Yang ini yang kita query based on query design tadi tu. Kemudian kita boleh generate dia punya access. Kita akan nampak something like this. Yang tadi yang saya dah buka tadi tu. Dan dia akan nampak something macam ni. Jadi, inilah view dia nanti. Okay, kalau kita tengok dekat design view, kita akan nampak something like this. Okay, yang kita dah buat dah before this, minggu sebelum ni. Okay, ni contoh kan. Ni kita dah tengok dah ni. Ni dia punya relationships ni. Okay, nanti saya ulang balik lah during our lab session untuk yang ni kita nak cepat. Okay, jadi kalau kita nak tengok dia punya datasheet view, kita akan nampak dekat sini dia punya output. Dan dekat sini kita boleh tengok dia punya SQL. So ada 3 perkara yang kita boleh buat dekat Microsoft Access ni. Okay, kita akan play around dengan ni je. Okay, design. Maksud dia kita boleh design, drag and drop. SQL view, automatically dia akan dapat SQL. Ataupun you nak buat SQL pun boleh. Type dekat sini nanti dia keluar output pun boleh. Tapi normally kalau orang guna Microsoft Access, orang akan suka guna design view. And this is the datasheet view. Maksud dia punya output tadi ni. Okay, sama ni macam ni. Lebih kurang sama. Cuma yang ini version lama ni, yang dalam nota ni. Ni mungkin 2007 punya version ni. Okay, tapi at least you dah nampak dah apa yang kita buat selama ni. Microsoft Access and also the SQL tu. Okay, the next one, comparison operator. Ni pun saya rasa tak ada isu sangat. So you all dah quite familiar. Okay, kemudian kita ada equal, less than or equal to, greater than or equal to. Yang ni not equal. Not equal ni boleh guna yang ini ataupun boleh guna yang ini. Salah satu. Okay, ni pun not equal, yang ni pun not equal. So tak kisah. Guna mana-mana operator pun boleh. Okay, next. Okay, selected product table attribute for vendor cost other than 21344. Okay, sama juga macam tadi. Kalau tadi kita guna equal, yang kat sini kita gunakan apa tadi ni? Ni maksud dia apa tadi ni? Not equal to. Kalau biasanya kita guna equal kat sini tadi ni, yang before this kita guna equal, kali ni kita guna not equal to. Maksud dia kita nak yang selain daripada 21344. Okay, dah simple dah kan? Makin lama makin senang nak faham lah ni. So since you all boleh imagine apa yang berlaku, kita just tukar operator je. Nak equal ke, nak gunakan greater than ke, lebih besar ke dan sebagainya. Tapi kena tengok dekat mana kita nak gunakan operator-operator tadi ni. Dia tak boleh main letak je. Kita we need to apa tu? Analyze the table tu. Okay, next. Selected product table attribute with a P price restrictions. Okay, so dia kata apa? Select product table with a P price restriction. So kita ada sini select, apa nama attribute dia? P description, P on hand, P minimum, P price. Okay, ni nanti bila kita dah select kat sini, dia akan keluar kat sini lah. Ni 1, 2, 3 dan 4. Okay, sebab kita select 4 attribute kan. 1, 2, 3, 4 attribute. So dia akan keluar 4 kolom kat sini. Okay, yang ini saya rasa bila dah ulang-ulang ni, dia dah makin faham ni. Sepatutnya makin faham lah ni. Dah nampak simple lah. From, maknanya nama table tadi ni, nama table ni adalah product, where P price is, kalau ni apa maksud dia? Is less and equal to 10. Maksud dia produk tadi ni, dia punya P price tadi ni, price dia mestilah sama ada dia kurang ataupun sama dengan 10. So kita tengok mana yang produk, mana yang berkaitan dengan produk. Kalau P price tadi adalah yang ini. Ini P price. So dia akan compare yang ini. So bila dia compare, dia mesti kurang dan sama. So kita tengok jawapan dia semua kurang daripada 10. Dia kurang per 10, ni kurang per 10, kurang per 10 dan sebagainya. Okay, nampak tak? So maksud dia, we can put any restriction. Kita boleh put any restriction based on our preference, our needs, keperluan kita. Kita nak apa, kita nak apa, kita nak apa. Okay, setakat ni ada soalan? Setakat ni ada soalan tak? Boleh follow? Setakat ni okey Boleh. Boleh lagi. Okey. 8:57. Okey, saya continue dululah tak perlu break lagi sebab baru 10 slide. Okey, kalau ada soalan boleh tanya terus. Okey. Sambung. Okey, yang kat sini dah nampak simple sikit lah ni. Dah nampak simple sebab kita dah faham dah.
Okay, selected product table attribute the ASCII code effects. Okay, dekat sini dia kata apa? Select P code yang ini. Okay, dah nampak dah kan? Ulang-ulang dah kan? P description yang ini, table yang attribute yang ini, P on hand yang ini, okay, P min yang ini, okay, dan P price. Dia mesti sama. Kalau dia select 5, dia akan keluar 5 lah. Dia select 4, dia keluar 4 kat sini. Kalau kita select 1, dia keluar 1 lah. Okay. From product, maknanya ni semua ni adalah table nama dia product. Okay. Dah maknanya InsyaAllah dah makin faham dah ni. Ni table nama produk. Where P code is less than 1558-QW1. So maksud dia, kod dia ni mestilah kurang daripada nilai yang ini ni. So kena letak apa kat sini? Dia kena letak single quotation. Sebab ada gabungan antara number dan juga string ataupun character kat sini ni. Kalau number sahaja tak perlu letak quotation. Tak perlu letak single quotation. Okay, kena ingat number tak perlu letak quotation. String dengan date kena letak quotation. Sama ada single quotation ataupun double quotation. Okay, kena ingat tu. Kita ada 3 data type yang saya dah cerita before this. Yang penting. Character, string ataupun text, number dan juga date. Okay. Number tak perlu letak quotation. So that's why kalau kita tengok yang dekat sebelum ni, bila dia buat nombor 10 ni, ada tak 10 tu dia buat macam ni? Okay, 10 ada dia buat tak single quotation ni? Tak ada kan? Sebab ini adalah number. Tapi bila kita letak gabungan number and also string, kita kena letak single quotation. Maknanya single quotation ni digunakan untuk string ataupun number ataupun text, ataupun satu lagi adalah date. Tarikh. Okay, so kena ingat yang tu. Jadi sekarang ni kita dah nampak dah dia ada apa tu? Restriction dekat sini ni. 1558 QW1 and so on. Okay, so bermakna kita nak cari something yang less than yang ini. Okay, any question so far? So maksud dia operator ni you can put anything. Okay, sebentar saya nak bateri habis pula, kena charge. Okay, for restriction ni maksud dia kita boleh play around lah dengan apa tu, restriction yang ada dekat sini ni. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay, yang ini saya rasa pun dah boleh laju lah ni. Sebab benda dah sama je, cuma kita kena faham the concept je lah. Benda yang lain semua sama je. Okay, select product table attribute date restriction. Kita guna date pula. Ni pun sama. Select. Ada 1, 2, 3, 4, 5. From product. Okay, where P in date greater and equals to 20 January 2004. So that's why kat sini pun nampak tak ada tanda single quotation. Single quotation digunakan untuk apa tadi? Ulang balik. Date dengan character, string ataupun text. Number tak perlu. Number tak perlu. Okay, so dah nampak dah kat situ. Jadi kalau jangan buat mistake yang simple ni. Maknanya kalau dah faham, dah boleh nampak dah. Kalau buang tanda ni, dia akan keluar error. Nanti dia akan keluar error. Kalau kita buat dalam Microsoft Excel, nanti dia akan keluar error. So maksud dia, tarikh dia mesti lebih besar dan sama daripada 20 Januari. Maksud dia nak tarikh yang selepas 20 Januari ni. So kita tengok tarikh ni. Semua selepas Januari kan? Maknanya selepas 20 Januari. Sama ada dia sama 20 ataupun selepas. Yang lebih besar daripada Januari. Okay, so Januari, Februari, March dan sebagainya. Okay, so dia akan depends on the situation. Okay, next. Select statement with a computed column. Okay. Select P description, P on hand, P price, P on hand, time P price. Okay. So dekat sini tak ada where dah. Tapi kita buat computed. Maksudnya kita boleh buat operator campur tolak bahagi dan sebagainya. Okay. So maknanya P on hand dia akan kalikan dengan price. Okay. P description adalah yang ini. P on hand yang ini. P price yang ini ni adalah yang merujuk kepada yang ini, table ni. Dan kita akan dapat satu dipanggil expression. Okay, tak apa. Ini nanti saya akan cerita balik. Sebab dia tak buat apa-apa, nanti dia akan buat expression. Okay, yang ini ni merujuk kepada yang bawah ni. P on hand times P price. Maksud dia,
Yang ini nanti kalau kali dengan yang ini, dapat jawapan yang ini. Okey, nanti kalau you ambil calculator, cuba buat. This one kali dengan yang ini, dapat jawapan yang ini. Ni dia panggil P on hand times P price. Dia panggil computed column. Ni computed column ni, expression ni. So sebenarnya kita boleh tukar nama ni, tak apa itu kemudian. Nanti dia panggil column alias. Buat masa ni tak jumpa lagi perkataan tu, column alias. Nanti kita boleh tukar nama dia. Instead of guna expression 1 ni, kita boleh tukarkan ikut nama yang kita suka. Nama yang kita prefer. Mungkin dekat sini nak buat total ke, kita boleh letak total. Tu later, nanti kita akan jumpa kemudian nanti. Okay. So nampak dah dekat sini. Ada perkataan where tak? Tak ada. Sebab kita tak buat restriction. Maknanya dia akan keluar semua. Dia akan keluar semua. Dia tak keluar 1, 2 je. Dia akan keluar semua. Kalau ada 10, 10. Kalau ada 100, 100 dia akan keluar. Dia punya output tu nanti. Okay. Settle. Saya open. Any question so far? Ada pun nak tanya? Setakat ni? Tak ada. Okay, tak ada, saya sambung. Nak break tak? Tak payah kot. Baru 93 minit. Saya rasa okey lagi. Boleh continue tak? You all still Boleh. Okay, good. Terbaik. Kita sambung sikit lagi. Okay, select statement with a computed column and an alias. Ni saya baru sebut tadi. Maksud dia, instead of tadi kita nampak dia tulis expression 1. Macam tak tahu ni apa benda expression 1 ni. Expression 1 ni sebenarnya ni kali ni. So kita boleh gunakan apa yang kita panggil sebagai column alias. Maknanya kita boleh tukarkan nama tersebut menggunakan column alias. Okay, column alias tu apa? Okay, kita tengok sini. Select P description yang ini, P on hand yang ini, macam tadi juga. Okay, P price, this one. Okay, column attribute yang ni. So P on hand and P price adalah merujuk kepada yang ini. Tapi kalau macam kita tengok slide yang sebelum ni, kalau kita tak buat apa-apa, depan dia tak ada apa-apa sambungan, tak ada alias, dia akan tulis expression 1. Tapi kalau kita nak tukar expression 1 ni, kita boleh letak S, perkataan S ni, AS ni, kemudian di depan perkataan S tu kita boleh letak apa-apa saja attribute yang kita nak, nama attribute yang kita nak. So dalam kes ni dia letak TOT value. So TOT value ni nanti akan keluar dekat sini. Okay, itu maksud dia. Kalau kita letak total saja pun boleh. TOTAL, total. Nanti kat sini dia akan keluar total. So untuk apa yang dipanggil sebagai alias ni adalah perkataan S ni. Ni. Ini kita panggil alias. Mesti letak perkataan S ni. Okay, banyak dah kan? So that's why macam satu chapter ni macam dah cover untuk satu semester depan ni. Tapi tak apa, insya-Allah. Macam saya sebut, untuk kali ni nama pun introduction. Kita introduce dulu, banyak benda you all kena check. Tapi insya-Allah minggu ataupun nanti next time during 501 akan ulang balik dan benda ni akan dibuat secara berulang-ulang lah, week by week. So mungkin you all akan jumpa perkataan ni pada minggu keempat, minggu kelima nanti dan sebagainya. Jadi dia tak ada dalam satu chapter sahaja. Okey, setakat ni boleh follow lagi? Saya risau juga ni sebab terlalu banyak benda yang you all kena hadam kat sini ni. Ada banyak perkara yang you all kena check balik. Okey, tak apa, insya-Allah saya rasa mungkin yang basic tu mungkin you all boleh faham. Okay, the next one. Okay, arithmetic operator, the rules of precedence. Okay, ni kena hafal, bukan kena hafal, kena faham betul. Okay, performs operator within parenthesis. Parenthesis ni maksud dia apa? Siapa tahu? Parenthesis. Okay, lepas ni you all banyak jumpa perkataan parenthesis ni. Apa maksud parenthesis? Siapa tahu? Kalau matematik, statistik biasanya akan ada guna-guna perkataan ni, parenthesis. Cepat. Perform operation within parenthesis. Cepat. Kurungan. Ataupun kalau biasa bahasa sekolah kita panggil bracket kot kan? Betul tak? Okay, kurungan ataupun biasa kita panggil bracket tu. Ni. Parenthesis so kalau lepas ni kalau dia tak sebut bracket, dia sebut parenthesis tu boleh faham lah tu. Kurungan lah, betul lah tu. Okay, perform power operation. Okay, power operation. Nanti maksud dia kita kena tengok campur tolak bahagi siapa dulu. Kalau kata dia buat dalam satu line tanpa kurungan, dia akan buat benda. Saya sebenarnya ni pun statistik, matematik ni biasanya benda ni common lah ni. Dan benda ni sebenarnya benda yang basic. Tak perlu, mungkin dah diajar banyak kali dah ni kot. Okay, tak apa, kita just go through je. Perform multiplication and also division. Perform addition and also subtraction. Okay, yang ini.
Kita boleh buat campur tolak bahagi dan sebagainya. Okay. So, kita boleh gunakan the rules of precedent. Sama ada kalau kita nak guna bracket, tak guna bracket, kita open, tak bracket, mana yang kita nak guna dulu. Kalau campur dengan bahagi, siapa kena buat dulu, kan? Nanti itu banyak nanti akan ada dalam, maksud dia dalam next slide nanti. Okay, select product tables, attribute the logical OR. Ni saya dah sebut tadi, apa beza OR dengan AND. Okay, siapa boleh ulang? Kalau OR ni, adakah kita kena pastikan kedua-dua syarat dipenuhi ataupun salah satu saja? Okay, siapa nak jawab? Kalau boleh jawab, kita boleh proceed. Kalau OR, kedua-dua syarat mesti dipatuhi ataupun salah satu? Salah satu. Salah satu. Saya Datuk kata salah satu. Damia ada tak Damia? Damia Farisha Fauzan. Ada. Kedua-duanya ataupun salah satu? OR. Dekat table tu dia macam dua-dua je. Salah. OR. Kalau OR, kalau kita gunakan operator OR. Okey, salah satu. Kedua-dua syarat mesti Salah dipenuhi satu. ataupun salah satu? Salah satu ke ataupun OR? Salah satu. Salah satu. Okey. Nurlin? Nurlin Sarah? Salah satu. Salah satu. Okey, good. Masuk faham lah tu. Sebenarnya boleh je nak main tanya-tanya ni, tapi takutkan tak habis slide ni. Minggu depan nak kita buat test pula. Okey, so maksud dia salah satu. Maksud dia jumpa yang ini pun boleh, dia jumpa yang ini pun boleh. So kalau kita tengok kat sini, dia jumpa syarat yang ini syarat dia ni. Dia jumpalah 2, 1, 3, 4, 4. 2, 1, 3, 4, 4. Dan kalau dia jumpa 2, 2, 4, 2, 8, 8 pun boleh. Okey, dia tak perlu start semestinya 2, 2. Perlu dalam syarat yang sama. Kalau dia letak N, maksud dia perlu ada 2 syarat yang ada kat sini untuk dipenuhi. Okey, itu kalau kita guna logical OR. Kalau N, dia sebut tadi. N ni maksud dia mestilah price dia mesti kurang daripada 50 dan in date dia mestilah lebih daripada 15 Januari. Okey, kita tengok. So price dia ni kurang tak daripada 50? Semua kurang daripada 50. Okey, dia penuhi dah syarat yang ini. Okey. Dia punya date dia mesti lebih daripada 15 Januari. Kita tengok date dia. Okey, so kalau kita tengok setakat ni, kalau lebih maksud dia selepas 15 lah, 15, 16, 17, 18, Januari, Februari, Mac sampai Jun. Julai dan Disember 2004 ni. Okey, so maksud dia dekat sini semua date dia adalah lebih daripada. Maknanya kedua-dua syarat ni mesti dipenuhi. Sebab dia guna apa tadi? Logical and itu beza dia. Biasa dah faham dah tu. Sebab benda ni pun matematik ni biasanya mainan you all je ni. Mainan you all je. Okay, next. Select product table attribute the logical and or. Okay, kita boleh letak serentak tapi dia mana dia buat dulu. Okay. So dekat sini macam biasa kita select description, in date, price, V code from table product where P price is less than 50 and P in date is greater than 15. Tapi disebabkan nampak tak ada apa ni? Ada apa ni? Ada parenthesis, ada bracket. Bermakna apabila ada bracket, yang ini dia akan buat dulu. Yang ini first. Maksud dia yang ini dia akan put as priority. So dia mesti penuhi syarat yang ini. Mesti kurang daripada 50, must be less than 50 and also P in date is greater than 15 June. Okay, kita tengok dulu syarat-syarat dia. Maknanya kalau kata kita tengok price dia mesti less than 50. So maksud dia kalau less than 50 dan dia punya date dia mesti greater than 15 January. Okay. Ini syarat ni dipenuhi, syarat ni dipenuhi, ini pun dipenuhi, ini pun dipenuhi, ini pun dipenuhi. Okey, kita nampak dah. Sebab dia kurang daripada 50. Tapi kenapa ada yang lebih-lebih ni? Yang lebih-lebih ni sebab syarat dia adalah OR kat sini. Dia ada sambungan pula OR. OR V code dia adalah 24288. So nampak tak? Ada sini 24288, 24288, sini 24288. Jadi yang mana yang tak berkaitan dengan yang atas ni, dia akan reflect to this V code ni. 24288. Okey, nampak kat sini? Ni syarat yang OR tadi ni. Okey, saya rasa kalau you all betul buat SQL dia ni, okay, automatically jawapan dia insyaAllah betul lah. Kita tak perlu petikaikan. Kecuali kita salah buat kod dia tu. Kita codingkan dia salah. Equal kita buat less kita buat greater. Mungkin jawapan dia, output dia akan berbeza. Okay, setakat ni clear tak? Boleh nampak tak? Dah quite simple lah kan?
Cuma benda ni nanti you all kena play around lah. Macam saya kata, saya tak risau dengan mathematician ataupun statistician ni. Orang-orang yang statistik, orang-orang matematik ni mainan dia orang ni. Sepatutnya isu campur tolak ni tak ada benda yang berat sangat lah. Okay, the next one. Special operator. Okay, kita akan gunakan beberapa operator. Yang pertama, kita boleh gunakan between. Used to check whether attribute values is within a range. Maknanya between, antara 10 dan 11. Sorry, kalau saya kata antara 10 dan 30. Okay, cuma apa yang kita nak buat, apa yang kita nak kena faham adalah bila kita buat antara 10 dan 30 ni termasuk tak? Siapa boleh jawab? Okay, saya kata between 10 to 30. Antara 10 dengan 30. Okay, soalan saya, 10 ni dengan 30 ni termasuk tak? Kalau katalah ada nilai 10 dengan 30 ni, dia termasuk tak dalam sebagai output dia? Okay, yes or no? Siapa nak jawab? Ayub? Muhammad Amir? 10 dan 30 tu termasuk tak kalau kita guna between? What, sir? Kalau saya kata between 10 to 30, this one. Antara 10 dan 30. Okay, soalan saya, 10 dan 30 ni termasuk tak? Ataupun sebahagian daripada jawapan ke tidak? Yes or no? Kalau kita guna between. Kalau between kalau katalah jawapan dalam tu ada 10 dan ada 30. 30 dan 10 tu termasuk ke tidak? Saya rasa masuk kot. Okey, dia rasa-rasa. Okey, saya nak lain. Sebab Nurdina. Okey, apa dia ambil? Okey, Ayub. Tak, sebab saya tak pasti. Sebab saya kalau dia macam ada simbol tu, cakap ada, dia tak pasti dia less, dia sekat equal or between. Ni operator, special operator ni dia panggil between, antara. Antara. So bila kita put between, soalan saya, kalau katalah tadi kita dah guna equal, tu dah tak adalah, dah habis dah tadi, settle. Ni kita gunakan between. So bila kita guna between, antara, so bila kita buat kan, sila pilih nombor antara 10 hingga 30. Itu kadang-kadang soalan dia, antara 10 hingga 30. Soalan saya tadi, 10 dengan 30 tadi tu termasuk tak sebagai dia punya jawapan tadi? Maksudnya dia inclusive or not? Yes or no? 10 dengan 30 tadi. Okey. Siapa nak tolong? Ayub kata termasuk tadi. Okey, Nordina ada tak? Nordina Suhaili. Tak. Tak? Saya. Okey. Termasuk ke tidak? 10 dengan 30 tadi. Kalau kita guna between. Between saya rasa tak. Tak juga. Tak. Okey, Damia Farisha. Tak. Damia Farisha. Bila kita sebut, sila pilih nombor antara 10 hingga between 30. So 10 dan 30 tu termasuk ke tidak? 11, 12, 13 sampai 29 of course termasuk lah kan? Okey, soalan saya ni 10 dengan 30 tadi termasuk ke tidak? Okey, Damia. Damia ada tak? Ada. Okey, termasuk ke tidak? Kalau katalah kebetulan nombor 10 dan 30 tu ada, dia termasuk ke tidak? Termasuk. Termasuk. Okey, seorang lagi. Saya Datul lah kot. Saya Datul. Okey, termasuk ke tidak? Tak masuk. Tak masuk. Saya rasa ada dua cakap tak, dua cakap tidak, dua cakap masuk. Okey, jawapan dia apa? Bila kita guna between, dia inclusive, termasuk. Okey, ingat betul ni, between ni. Sebab dia di antara 10 hingga 30. Maknanya kalau ada nombor 10, kebetulan dalam jawapan tu ada nombor 10 dan 30, yang ini termasuk. Okey, dengar baik-baik termasuk. Kalau guna between, dia termasuk. Maksud dia range dia, kalau katakanlah 5 hingga 15. Okey, 5-15 ni termasuk ke tak? Kalau dah faham tadi. Kalau kebetulan dia jumpa nombor 5, dia jumpa nombor 15. 5 dengan 15 ni termasuk tak sebagai output dia? Sebagai jawapan dia? Masuk. Termasuk. Inklusif. Bila kita nampak perkataan between ni, dia inklusif. Inklusif maksud dia yang paling minimum dan yang paling maksimum ni. Tu matematik biasa je ni. So normal kat situ. Okey, settle lah. Nanti kita tengoklah contoh-contoh dia kat sini ni. Okey, nanti kalau dia ada dekat sini nanti kita tengok balik. Okey, kemudian kita ada is null. Is null ni used to check whether attribute value is null. Null ni maksud dia, saya ingatkan null ni bukan kosong ingat baik-baik. Null is not a zero or a blank space. Maksudnya kalau kita tekan dekat keyboard kita tu ada blank space, maknanya button space bar tu kan. Itu pun bukan null. Okey, itu kita panggil blank space. Dan kosong is also not a null. Maksud dia null ni kalau nak senang bahasa dia, dikosongkan. Unavailable.
maksud dia petak-petak tu mungkin tak ada value. Contoh dia macam ni. Ni kita boleh kata null. Ni. Unassigned. Unidentified. Okey, maksud dia dikosongkan. Dia tak ada pun letak nombor kosong kat sini ni. Ni pun contoh lagi ni. Ni kita boleh assume sebagai null. Maksud dia dikosongkan, bukan nombor kosong, bukan blank space. Kalau kita tekan button space bar kan dia akan jadi blank space kan? Pun bukan. Ingat baik-baik. Bila sebut null tu is unassigned. Okey, dikosongkan. Okey, unapplicable. Maknanya tak ada nilai kat dalam tu. Okey, yang seterusnya like used to check whether attribute value match a given string pattern. Okey, like ni pun nanti kita akan tengoklah. Akan ada dia punya tu, nanti saya akan explain nanti later. Like ni. Kemudian kita ada in, used to check whether attribute value match any value within a value list. Ini maksud dia, kalau contohnya kalau kita ada, kita tulis kat sini in 10, 20, 30, 40. Maksud dia value yang kita nak ni mesti yang ada kat sini saja. 10, 20, 30, 40. Kalau dia ada 11, 15, 31, 41, dia tak akan keluar. Dia hanya yang masuk dekat sini saja. Ini dia masukkan dengan in. Apa yang kita listkan saja. Ini dia masukkan value list. Within value list. Maksud dia kalau kita listkan nombor 10, 20, 30, 40, itu sahaja yang dia akan pilih. Yang dia akan pilih. Dia tak akan pilih nombor 11, nombor 21, nombor 34, dia tak akan pilih. Okey, itu maksud in. Okay, the next one, exist, used to check if subqueries return any row. Okey, dia maknanya dia wujud. Dia maknanya kalau kita check subquery tu dia ada tak dia return any row tidak. Okay, so this exists. Kita tengok balik beberapa perkara lagi. Advanced data definition command. Okay, ni advanced dah ni. So that's why. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. So nampak maknanya dalam satu chapter ni dah sampai advanced dia perginya ni. So mungkin tak terkejar you all nanti, tapi tak apa, macam saya sebut, insya-Allah don't worry. Next time you akan belajar balik, you akan jumpa balik benda ni, detailkan. Nanti dia akan detailkan dalam subjek 501. Okay, all changes in the table structure are made by using alter command. So dia akan ada perkataan alter, follow by keyword that produce specific changes. 3 options are available, add, modify and drop. Ni kalau kata kita nak buat advance lah. Okay, nanti ni tak apa, kita buat kemudian. Okay, the next one, changing a column data type. Okay, maksud dia kita nak tukarkan jenis data kepada kolom tersebut. Okay, contohnya sekarang ni kita dah bagi dia kolom tersebut, kita dah bagi dia string. Kita tak nak guna string, kita nak guna number contohnya. Jadi kita boleh tukarkan data type tadi daripada string kepada number, daripada character kepada number. Itu maksud dia. Changing a column data type. Okay, kita boleh gunakan alter to change a data type. Ni pun dah banyak ni, dah advance sangat ni. So tak apa, don't worry. Untuk yang ini mungkin you all boleh dengar je dulu. Okay. And some RDBMS such as Oracle do not permit changes to data type unless the column to be changed is empty. Okay. So kadang-kadang ada software ataupun disebut RDBMS ni, dia tak bagi tukar. Dia tak benarkan untuk tukar. They do not permit changes to data type. Maksudnya bila kita dah set tu, kita set betul-betul. Dia tak bagi kita tukar nanti. Kita dah buat banyak-banyak, tiba-tiba tukar. Sebab nanti dia takut akan mengganggu data. Okay. Unless dia kata apa, the column to be changed is empty. Maksudnya kalau kolom tu tak masuk lagi, tak ada data lagi, boleh. Tapi yang macam kita takut nanti data dah ada 1000 dalam tu, tiba-tiba nak tukar dia punya jenis data. Daripada karakter tukar kepada number. Jadi data yang 1000 tadi tu mungkin akan jadi tidak tepat. Nanti dia akan jadi data yang sepatutnya sepatutnya karakter dia jadi number, dan mungkin ada yang beberapa data yang mungkin tak boleh memenuhi syarat. Okey, itu dia masukkan alter tadi tu. Ni maksud dia. Okay, changing a column data characteristic, use alter to change data characteristic. If the column to be changed already contain data, changes in the column characteristic are permitted if those changes do not alter data type. Ni maksud dia tadi ni. Kalau dah ada data, kalau boleh jangan ubah, kecuali kalau data type dia tu sama. Ini maksud dia. So tak apa, nanti you check balik. Okay, adding or dropping a column. Kita nak buang kolom ni. Kalau kata contoh dalam table tu ada 7, kita nak add jadi 8 ataupun kita nak buang jadi 6. Okay, use alter to add column. Okay, do not include the not null clause for new column. Okay, ni dia punya syarat lah, jangan letak not null tadi ni.
And then use alter to drop a column. Okay, kita boleh gunakan alter ni untuk add dan juga untuk drop. Maksud dia untuk tambah kolom dan juga untuk buang kolom. Kolom tu maksud dia apa? Attribute. Kena ingat kolom tu maksud dia attribute. Nak tambah attribute. Dalam table tadi katakan ada 7. Kalau tambah jadi 8, kalau kita buang 1 jadi 6. Okay. And some RDBMS impose restriction on the deletion of attribute. Okay. Ada database yang tertentu dia tak bagi kita delete. So that's why kena hati-hati. Bila kita dah buat ERD, kena buat betul-betul. Sebab boleh ubah tapi kadang-kadang ada yang dia tidak benarkan. Okay, so kena hati-hati. Kena buat betul-betul sampai siap. Okay, the effects of data entry into the new P sales code column. Okay. So dia kata apa? Update product. Ni table product macam biasa. Set P sales code equals to 1. Okay. Where P code 1546QQ2. So maknanya dia kena cari dulu yang ini. Mesti memenuhi syarat ni. Dia jumpa tak? Contohnya dia jumpa dekat sini. P code ni. Dia mesti penuhi syarat dulu. Kemudian barulah dia update produk tadi tu kepada P sales code jadi satu. Yang ini tadi ni dia akan tukar, dia akan jadi satu. Ini maksud dia. Okey, daripada 2 tadi dia akan tukar jadi 1. Tapi dengan syarat dia mesti jumpa dulu dia punya restriction tadi ni. Sebab kita guna apa tadi? Kita guna where. Where ni adalah restriction. Okey, setakat ni boleh faham? Ada soalan tak? Dah 9.24. Mungkin dalam 9 before 9.40 saya berhentilah kot. Mana yang sempat kita buat, kalau tak sempat kita cover minggu depan. Okey, ada soalan tak? Lebih kurang sejam kot. Ada nak break ke? Tak perlulah kot. Boleh follow lagi tak? Kalau kita buat face to face mungkin kita break lah kot. Sebab face to face lain ni semua kita duduk depan PC je ni. Saya rasa tak ada isu lah. Yang bercakap pun saya seorang ni. Okay, any question so far? Ada soalan? Tak ada Okay, saya sambung sikit lagi. Kita cuba habiskan sebanyak mungkin supaya minggu depan kita dah boleh habis cepat lah. Sebab ada lebih kurang dalam 80 plus slide. Okay, update of a P sales code column in multiple row. Maknanya dalam multiple row. Maksudnya dia update multiple row. So dekat sini macam biasa guna perkataan update. Nama table dia adalah product. This one ni table product. Okay. Set P sales code equals to 1. Maksud dia ni value baru ni. Ni yang the new one yang kita nak update ni. Where P code dia mestilah yang pertama memenuhi syarat yang ini, yang kedua disebabkan dia boleh digunakan or, salah satu pun boleh, dia jumpa dua-dua pun boleh. Okey, so mesti memenuhi syarat yang ini. So kita tengok P2232 QWE. Ada tak? Okey, mana dia punya P code tadi ni? And 2232 QTY. So kalau dia memenuhi syarat, jadi kalau dia jumpa yang inilah. Ni dua ni dia jumpa ni. Kalau kita nampak kan? Sebab dia punya ni apa tadi? Ni 2232 dekat sini. 2232 ni yang ini yang bawah, ni yang atas. Okey, dia jumpa. Dan bila dia jumpa saja salah satu pun boleh, dua-dua dia jumpa pun boleh. Apa dia buat? Dia akan tukarkan value kat sini. Jadi 1. Okey. Nampak itu maksud dia update. Maknanya kita tak perlulah nak pergi delete table ni, kita boleh gunakan SQL sahaja untuk kita update table-table maklumat dalam ni. Okey. Itu guna dia. Tapi kalau kata kita boleh padam, kita padam guna, kalau macam Microsoft Excel senang, kita boleh padam. 1 tukar pada 2, tapi takut nanti kita buat kesilapan, human error. So better kita buat dalam bentuk coding supaya kita boleh control error tu nanti. Okay, next one. The effects of multiple data updates in the product table Microsoft Access. Ni kita masuk Access sikit. Okay, dia kata apa? Macam tadi juga, update product, set P sales code equals to 2, where P in date equals less than 25 December. Okay, kita cari dulu date ni. Date dia mestilah kurang daripada 25 December. So maksudnya dia kena check balik semua date ni mesti kurang daripada tarikh ni dan kemudian ditukar jadi 2. Okay, so maknanya mana yang nampak kurang ni ditukar jadi 2. Okay, yang ini dan yang ini. Nampak Dan pada masa yang sama juga, sebab tu dia kata apa? Multiple. Dia buat 2 kali ni. Ni pun dia buat, ni pun dia buat. Okay. Yang pertama dia buat equals to 2, yang kedua dia tukar jadi 1. Syarat dia mestilah memenuhi kedua-dua syarat ni.
lebih dan and equal daripada 16 Januari and also less and equals daripada 10 Februari. So yang mana yang satu ni maknanya memenuhi syarat mana ni? Dia mesti memenuhi kedua-dua syarat yang ini. So tak apa, kadang-kadang mungkin kita nak tengok dia punya output tu jadi pening juga ni. Tapi once kita rasa macam kita punya SQL ni betul, syarat yang kita dah tulis ni betul, insya-Allah jawapan dekat sini akan betul. Okey. Nah, dia akan follow apa yang kita punya instruction dekat sini. SQL kita tadi, query kita tadi ni. Okey, next. Copying parts of table nanti saya tengok ada kat sini kita boleh sambung minggu depan ataupun kita boleh habiskan. Okey, ada lagi perkataan-perkataan group by ni kita akan jumpa minggu depan ni. Kita akan jumpa pada minggu depan hari Rabu nantilah. Tapi tadi pun dah boleh nampak kan? Ada perkataan-perkataan group by dalam Microsoft Access tadi. So nanti insya-Allah kita slow-slow kita akan jumpa ni contoh ni group by. Apa maksud group by? So ada dalam nota tu. Okey, kalau perlu kita sambung minggu depan insya-Allah, dan minggu depan kita akan buat kita punya test lah. Okey, so kat mana kita tadi? 50. Okey, advance copying parts of table nanti saya tengok 57 sampai last sekali slide number 84. Okey. Slide number 84. Okey, so alright. Okey, kita sambung sikit lagi lah. Dia dah tertulis pula dekat sini. Okey, tak apalah. Kita kat mana tadi? 59. Okey, mungkin kita sambung sikit 59 up to mungkin dekat sinilah kita habiskan 59 lah So kat sini last sekali. Okey, copy part of table. Okey, copying part of table. Dia kata apa? Kita boleh SQL permit, benarkan copying content of selected table column so that the data need to be re-entered into newly created table. Maksud dia, kalau katalah contoh kita ada table lama dan data dalam table lama ni kita nak masukkan dalam table baru. Kalau tak nanti kita kena type balik kan, kita kena key in, kita kena type. Jadi SQL benarkan kita copy daripada table lama tadi ni and then masukkan balik ke dalam table baru. Okey, kita panggil dekat sini first create the part table structure. Okey, kemudian next add row to the new part table using product table row, and after that kita akan insertkan kita buat sub query dalam tu. Okey, so contoh dekat sini part attribute copied from product table. Okey, dekat sini insert into part. Maksud dia part tadi ni kita create barulah tadi disebut tadi ni. First create the part table structure. Kita create dulu table yang nama part tadi. Ni table yang kita nak masukkan data tadi ni. Okey, part code, part description, part price. Ada 3. 1 2 3. 3 apa ni? 3 attribute. Select P code, P description, P price from product. Maksud dia apa sahaja yang ada daripada produk tadi ni dia akan masukkan dalam table part ni. So maksud dia yang ini tadi ni, yang data ni semua ni datang daripada table mana? Datang daripada table product. Okey, itu maksud dia. So kita tak payah dah nak type satu-satu lagi. Kita copy je. Dia panggil kita copy. Copy daripada mana? Copy daripada table product, masukkan dalam table a new table yang kita panggil part tadi ni. Okey. So ni maksud dia tadi ni. First create the part table structure. Next add row to new part table using product table row. Okay. So far clear Ada persoalan? Ada persoalan tak nak tanya setakat ni? 9.31, 9.30 dah. Ada persoalan tak? Tak ada So far boleh faham tak? Agak-agak? Ke laju sangat? Memang terpaksa. Boleh faham Mungkin terpaksa laju jugalah sebab terlalu banyak slide dan terlalu banyak benda nak cover. Tapi insyaAllah nanti bila saya upload nanti awak boleh refer back to this video. Boleh check balik. So insyaAllah nanti saya akan upload lah. Mungkin kena cari masa sikit. Mungkin dalam minggu ni saya akan cuba by today ataupun maybe by tomorrow. Ataupun latest Jumaat lah saya cuba. Right, saya akan cuba upload. Jadi apa-apa yang saya tak upload tu saya akan cuba uploadkan setakat nota minggu ni ataupun minggu depan. Okay. 57, 58, advance, select query. Okay, saya rasa ni ada dalam around 30 slide lagi. Okay, yang untuk advance ni okay, saya akan sambung pada
minggu hadapan. Ke you all nak habiskan? Larat lagi tak? Tak larat ke? Larat lagi tak? Saya rasa kita sambung minggu depan lah So since kita masih lagi on track, okay, sebab kita untuk topik ni cover dalam 3 minggu, so insyaAllah kita akan sambung minggu depan dan kita boleh habis on time lah. Cuma nanti untuk minggu 13 ni saya kena cuba pastikan kita boleh habis dalam satu slot lah. Sebabnya ni pun agak banyak juga ni isu dia ni. Tapi benda ni mungkin sebabnya ni tak banyak tu, dia cuma bacaan saja. Jadi benda ni mungkin boleh pergi laju-laju. Tak ada masalah. Yang ini kena faham betul-betul. Okey, yang ni kena faham betul-betul. Okey. So kalau you tengok dekat sini ada banyak YouTube how to create report, query, dan kita dah buat jugalah slow gunakan Microsoft Access tu during our lab session. Jadi untuk tambahan, nota tambahan ataupun YouTube tambahan, boleh tengok dekat link yang ada dekat bawah ni. Okey. Sebenarnya dekat YouTube tu ada macam-macam macam-macam jenis yang dah macam-macam orang buat kan. Cuma bergantung pada kita lah nak yang mana. Okey. So tak apa, boleh guna yang mana-mana. Cuma saya gunakan modul yang kita ada tu supaya senang dia diikut turutan. Cuma mungkin dia lari sikit-sikit lah dengan apa yang ada kat sini ni. Okey. So insyaAllah kita stop sampai sini. Kita sambung nanti 59 sampai habis pada minggu ke-12. Sambil-sambil tu insyaAllah pada minggu depan pun pada hari Jumaat nanti ni pun saya akan ulang balik lah ni sedikit. Sambil-sambil tu you all pun dah nampak dah dekat mana sebenarnya yang select semua ni tadi ni. Ni dia duduk dekat sini ni. Especially dia duduk dekat query. Dia ada kita ada table, kita ada query, kita ada form, kita ada report, dia akan duduk dekat query ni. So bila kita create query, dia akan create dekat sini ni. Okey. Contohlah saya bagi satu contoh last. Okey, katakanlah sekarang ni kita nak design a new query. Kita nak create, kita ambil kat sini lah query design ni. So katakanlah contoh macam tadi, kita nak select table apa tadi ni? Table customer. Okey, kita close. Ni kita dah buat minggu lepas kan? Saya ulang balik je. Okey, kita nak apa tadi kat sini? Kita nak supaya dia select first name, kita double click first name, last name, dan juga mungkin phone number. Contoh 3 je. Jadi kalau kita run, kita akan dapat macam ni lah. Tanpa buat restriction kan? Tanpa buat restriction. Jadi kalau kita tengok SQL view dia akan hanya ada macam ni lah. Select. Okay, nama, kalau kita nampak dekat sini ni, customer ni merujuk kepada table customer. Yang dia tulis first name, last name ni adalah attribute dia. So ada berapa attribute? Ada 3. Phone number, last name, dan juga first name. So kita select daripada table mana? Kita select daripada table customer. So kalau kita view dekat sini, ini sajalah yang kita select tadi ni. 1, 2, 3. So kalau kita run, maksudnya this is our output. 1, 2, 3. Okay. Right. So dah nampak dah dekat mana kegunaan SQL tadi tu. Kegunaan SQL tu dalam Microsoft Access, dia duduk dekat sini ni, SQL view. So insyaAllah nanti kita akan sambung, dan mungkin kalau kita boleh, nanti kalau ada masa lagi, kita boleh buat sedikit restriction. Okay, kalau macam contoh macam ni, kita boleh buat apa tadi, dia kata kriteria kan. Kita nak is equal to, okay, contoh kita nak apa, first name tadi, nama dia apa, nama ada kat dalam ni. Okay, kita view. Okay, kita tengok apa nama ada kat sini ni. Kita nak mungkin Brett sajalah kot, B-R-E-T-T. Okay, kita design balik, kriteria dia is equals to, okay, bagi apa tu, double quotation, B-R-E-T-T. Tutup balik. Okay, so dia jumpa tak Brett saja. Okay, kita run. Okay, dia jumpalah, ni maknanya kita dah buat restriction. Ni kita masukkan restriction yang ada banyak tadi, equals, greater than, between, tu semua nanti tu kita boleh apply dekat dalam ni. Kita boleh apply kat dalam ni. Okay, so far dah boleh nampak tak apa yang kita cuba buat sekarang ni, setakat hari ni? Boleh nampak tak? At least kalau you all boleh nampak, insyaAllah mungkin kita boleh apa tu, nanti kita sambung lagi, dan saya harap nanti you all boleh makin lama makin faham lah untuk topik yang ni. Okay, ada soalan tak setakat ni? Just nice lah, 9.37, saya berhenti dalam 9.40 lah. Kalau tak ada soalan, okay, I will stop presenting, and thank you very much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, with that, thank you and Assalamualaikum. Okay, saya akan stop recording.